Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Selamat pagi. Ketika saya membuat rakaman ini adalah pada waktu pagi ya. Rakaman ini saya sediakan untuk channel YouTube saya berkaitan dengan seni visual. Pada kali ini saya akan memperkenalkan seni visual. Pengertian seni visual ya. Ini adalah bab paling awal atau bab pertama dalam seni visual, dan sangat penting untuk Anda faham, untuk Anda ketahui. Oke, kita mulakan kelas kita yang pertama ini dengan apakah pengenalan ya. Pengenalan seni visual. Dalam bahasa mudanya, seni visual itu apa? Oke, dalam tingkatan 1 hingga tingkatan 5, pelajar-pelajar telah membuat pembelajaran ya berkaitan dengan seni visual. Lukisan, catatan, ada yang membuat arca, ada yang membuat batik ya, dan karya-karya yang lain ya. Jadi hari ini kita kenali dulu apakah maksud seni visual itu ya. Pengertian seni visual. Oke, seni visual bolehlah diartikan sebagai ekspresi atau ciptaan yang mempunyai nilai keindahan. Oke, ada beberapa perkataan di situ yang agak mencabar minda kita ya. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ekspresi? Ekspresi itu apa? Ekspres ialah, dalam bahasa mudanya ialah satu luahan. Ya, luahan. Ataupun ungkapan atau penghasilan. Penghasilan yang mempunyai nilai keindahan. Jadi pengertian seni visual ini ialah merupakan satu ekspresi, satu luahan, ungkapan atau penghasilan sesuatu yang mempunyai nilai keindahan. Oke, yang kedua, karya seni visual mestilah mempunyai ciri-ciri yang kreatif. Oke. Setelah ia mempunyai ciri-ciri yang kreatif, ia dihasilkan oleh pengkarya, pelukis, pengukir, atau pengarca, ataupun lebih mudahnya sebagai pandai tukang. Oke, ini maksud kedua seni visual. Karya seni visual mempunyai ciri-ciri yang kreatif dan ia dihasilkan oleh pengkarya, pelukis, pengukir, pengarca ataupun pandai tukang ya. Ataupun
Jadi ada satu perkataan di sini yang menarik perhatian ya, menarik perhatian dan sangat penting, yaitu apakah maksud kreatif itu. Saya warnakan dia dengan kreatif. Oh, maaf, tertinggal pula satu perkataan, satu huruf. Kreatif ya. Yang pertama tadi perkataan ekspresi. Perkataan ekspresi bermaksud luahan, ungkapan atau penghasilan, atau mengutarakan ya, atau menyatakan ya, ekspresi. Sekarang maksud kreatif pula. Apa maksud kreatif di sini? Ya, kreatif ialah sesuatu yang dicipta ya, sesuatu yang dicipta. Satu ciptaan ataupun daya cipta yang baru, unik dan menarik. Ya. Jadi kalau seseorang itu menghasilkan sesuatu yang baru, unik, menarik, cantik, dan sesuatu yang mencabar pemikiran kerana mempunyai nilai-nilai yang baru, nilai yang seerti dengan seni visual, maka itu dikatakan sebagai sesuatu yang kreatif. Ya, boleh faham setakat ini ya. Jadi kita sudah dapat dua pengertian tentang seni visual. Dan pengertian seni visual yang ketiga ialah objek seni visual mempunyai sifat ataupun bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Okey. Jadi boleh faham ya. Jadi objek seni visual itu mempunyai sifat ataupun bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Jadi ada dua perkataan di sini yang mencabar pemahaman kita, yaitu pertama dua dimensi dan yang kedua ialah tiga dimensi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan dimensi ini? Dimensi ini ialah sesuatu yang mempunyai tinggi, lebar ya, ya, ada mempunyai jisim, kedalaman, tinggi, panjang ya. Jadi itu lebih kurang maksud umum kepada dimensi. Jadi objek seni visual mesti mempunyai sifat dua dimensi ataupun tiga dimensi. Jadi objek-objek dua dimensi ini ialah objek yang hanya dapat dinikmati dengan 180 darjah sahaja. 180 darjah maknanya karya itu boleh dilihat atau dinikmati daripada arah hadapan sahaja ya. Itu dua dimensi. Manakala yang tiga dimensi ini pula kita boleh menikmatinya secara 360 darjah. Maknanya boleh nampak daripada hadapan, boleh nampak dari belakang, dari atas, dari bawah, dari tepi kiri dan kanan. Okey, ya. Setakat ni itulah maksud pengertian seni visual. Yang pertama ialah ekspresi ataupun luahan, ungkapan, pengutaraan atau penghasilan satu ciptaan yang mempunyai nilai keindahan.
Okey, ada satu perkataan lagi saya terlupa nak menjelaskan di sini, iaitu apakah maksud keindahan ini? Apakah maksud keindahan? Ya. Ini kita kena tahu apakah maksud keindahan. Okey. Maksud keindahan secara umum ialah cantik, elok, mesti elok ya. Kalau dia cantik tapi tidak elok, tidak berguna. Molek, ya, benar, ya, bukan khurafat ya, bukan benda perkara-perkara yang jahat ya, mesti yang elok, yang molek, yang benar ya. Itulah maksud keindahan. Ya, inilah maksud keindahan. Saya tukarkan warna yang ini supaya dapat membantu kamu melihat ya. Saya bagi warna kuning lah setiap penerangan. Okey, kreatif, daya cipta yang baru, unik dan menarik. Ya. Dua dimensi 180 darjah, boleh nampak dari depan sahaja. Manakala tiga dimensi boleh nampak dari banyak sudut, kerana ia mempunyai tinggi, lebar, panjang, jisim, ya. Dan ciri-ciri lain yang ada ialah dia ada kesan cahaya. Ya, kesan cahaya dan bayang. Seperti satu gelas ya, diletakkan di atas meja, dia mempunyai kesan cahaya dan juga mempunyai bayang. Okey. Okey, boleh faham setakat ini. Kita bergerak ke pembahagian seni visual pula. Okey, seni visual dibahagikan kepada dua, iaitu seni visual ada dua ya. Satu, pengkaryaan, dan satu lagi saya pada main depan ni lah, tak sudah umum sudah tahu. Pengkaryaan dan satu lagi perekaan. Okey. Jadi seni visual punya seni visual, karya-karya seni visual ini dibagi kepada dua jenis ya, dua jenis. Ya, satu dipanggil pengkaryaan dan satu lagi perekaan. Okey, pengkaryaan. Dan satu lagi perekaan. Okey, kita nampak perbezaannya. Okey. Karya-karya atau bentuk karya dalam pengkaryaan ada 4 ya. Pertama, lukisan, catatan, cetakan, dan arca. Okey. Perekaan termasuklah komunikasi visual, reka bentuk industri, dan yang ketiga, reka bentuk persekitaran. Okey, mungkin tak cantik begini kan, terus saya sebutkan beginilah supaya jelas. Lukisan, okey, catatan, cetakan, dan yang terakhir ialah arca. Manakala perekaan ada tiga bidang ataupun 3 cabang lagi. Yang pertama, komunikasi visual,
Yang kedua ialah reka bentuk industri. Dan yang ketiga, reka bentuk persekitaran. Okey. Okey, apakah perbezaan antara kedua-dua bidang dalam seni visual ini? Perbezaannya yang pertama ialah pengkaryaan, fokusnya ataupun tujuan penghasilan, ya. Tujuan penghasilan. Satu, mestilah ada keindahan. Mesti ada keindahan, tetapi ditambah dengan yang paling penting ialah makna. Jadi saya tukarkan warna ini supaya jelas, ya. Saya kasih warna merah dia. Okey, kasih bold. Okey. Manakala dalam perekaan pula, tujuan penghasilan pula ialah keindahan. Perkara yang sama, keindahan, tetapi yang berbeza ialah perekaan mempunyai satu lagi perkara yang penting, iaitu fungsi, ya. Jadi tujuan penghasilannya satu untuk keindahan yang sama dengan perekaan, tetapi ada satu yang berbeza, iaitu fungsinya. Ya, contoh lukisan, ya, lukisan dihasilkan kerana untuk menyatakan keindahan dan makna yang terdapat dalam karya itu, ya. Tetapi kalau perekaan, contohnya penghasilan kereta, ya, kereta itu mesti cantik. Kalau tak cantik, tidak orang mau beli. Dan mempunyai juga fungsinya. Adakah fungsi untuk keluarga, adakah fungsi untuk perniagaan, atau fungsi untuk mengangkat benda berat. Jadi berbeza. Jadi jangan pula tanya, apakah makna kenderaan? Apakah makna penghasilan kenderaan? Ya, tidak adalah maknanya, kan? Maknanya kita fokuskan persoalan untuk perekaan itu ialah apakah keindahan kenderaan itu, kereta itu, dan apakah fungsinya. Berbeza dengan karya, ya. Karya, lukisan, catan, cetakan ataupun arca. Arca, orang akan tanya apakah keindahan arca ini dan apakah maknanya. Tidak dinyatakan apakah fungsinya. Fungsinya tentulah tentang keindahan, ya. Okey, seterusnya. Okey, setakat ini boleh faham pengkaryaan dan perekaan, ya. Okey, mari kita lihat perbezaan yang lain, ya. Perbezaan yang lain, saya ingat itu sajalah, itu berkaitan dengan maknanya itu. Okey, selesai? Boleh faham? Kalau boleh faham, kita bergerak pula ke slide yang ketiga, iaitu seni visual mempunyai peranan. Apakah maksud peranan di sini? Peranan ialah fungsi. Apakah peranan sama dengan fungsi? Ya, ataupun apakah tujuan seni visual itu? Ataupun apakah nilai seni visual itu? Jadi seni visual ini dibagi kepada 4 fungsi atau 4 peranan. 4 peranan ataupun tujuan penghasilan seni visual. Maknanya menghasilkan seni ini bukan dihasilkan suka-suka, ya. Mimpi, dapat idea, ambil kertas, lukis, tanpa kita berfikir tentang apakah peranan seni visual ini, ya. Jadi seni visual ni ada 4 peranan. Yang pertama, satu, peranan seni visual ialah yang pertama ialah
dari aspek psikologi, peranan psikologi. Ya. Dan yang kedua, seni visual juga mempunyai peranan dalam bidang sosiologi. Itu dia dua peranan besar seni visual. Nanti kita akan lihat cabang-cabangnya ya. Okey, apakah maksud psikologi ni? Psikologi. Ya, kalau kamu masuk ke universiti nanti, kamu akan berjumpa dengan perkataan psikologi, sosiologi, ataupun kalau kamu membaca buku atau mendengar video ataupun berita dan majalah yang berkaitan dengan kajian tentang manusia, kamu tetap akan berjumpa dua perkataan ini, psikologi dan sosiologi. Jadi apa bezanya dan apakah maksudnya? Okey, psikologi ialah apa yang berlaku di dalam diri. Berlaku ataupun interaksi dalaman ya. Dalaman, sebenarnya dalam diri sendirilah ya. Dalaman. Ini dalam diri sendiri. Contohnya takut, gembira, sedih, bosan. Itu psikologi lah, berlaku dalam diri kita. Ataupun kita marah, marah itu adalah psikologi kita. Ataupun kita takut, kita melalui satu perjalanan yang gelap, satu jalan yang gelap, lampunya rosak. Kita memandu kereta atau menunggang motosikal pada waktu malam dan bertemu dengan jalan yang gelap. Terus masuk dalam pikiran kita, bahaya nih, takut. Kalau tiba-tiba ada ular melintas, ya, tiba-tiba ada pocong melintas, ya, atau apa-apa yang berlaku di hadapan, terus kita mendapat perasaan takut itu. Dan ini berlaku, atau interaksi ini berlaku dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam rasa kita. Jadi psikologi ialah berlaku dalam diri kita sendiri. Berbeza dengan sosiologi. Sosiologi adalah apa saja yang berlaku ataupun apa saja interaksi di dalam masyarakat. Banyak di luar daripada diri kita lah ya, di dalam masyarakat. Ataupun di luar daripada diri kita, di luar diri ataupun persekitaran kita lah ya, hubungan kita dengan orang lain. Okey, kita dengan orang lain, keluarga, kawan-kawan, ya. Yang tadi psikologi apa yang berlaku dalam diri kita. Kita sendiri yang rasa dan kita sendiri yang melaluinya, berpikir, bertindak dan sebagainya, semua dalam diri kita sendiri. Manakala sosiologi, sosial ya, perkataan pokoknya ialah sosial. Logi ialah satu kajian atau pemahaman ataupun teori dan kajian berkaitan dengan satu kajian yang secara sistematik, itu dipanggil logi ya. Jadi sosial, kajian ataupun penafsiran tentang masyarakat. Psikologi adalah penafsiran atau pemahaman atau kajian berkaitan dengan diri kita sendiri, dalaman kita. Jadi setakat ini boleh. Okey, psikologi dalam diri kita. Apa yang berlaku dalam diri kita lah. Marah, bosan, jatuh cinta, sakit perut. Itu ialah psikologi kita. Takut, ya. Manakala sosiologi ialah sesuatu yang berlaku ataupun interaksi di dalam masyarakat, di luar diri kita, persekitaran, hubungan kita dengan orang lain. Ya. Contohnya,
dalam masyarakat Melayu, adalah dilarang untuk bernyanyi-nyanyi di dapur. Kenapa? Ya, ini adalah sosiologi kita. Apa maksudnya kalau menyanyi di dapur? Kalau memotong kuku pada waktu malam, ya, ataupun ketika orang tua bercerita kita menyampuk, ya, ataupun kita dalam satu kampung itu menerima seseorang, kehadiran seseorang besar, seseorang contohnya Perdana Menteri lah, datang ke kampung kita. Ya, kita pun sibuk buat persiapan. Perdana Menteri pun bagilah peruntukan, bagilah jalan, bagilah jambatan, dan bagi bantuan. Ya, jadi interaksi itu menjadi seronok, masa gembira, secara ramai, ya, secara ramai. Ya, maka itu ialah berkaitan dengan sosiologi. Ataupun ada seseorang yang mempunyai pahaman yang salah ataupun ajaran yang sesat datang pula ke kampung kita, diajarkannya perkara-perkara yang tidak baik. Maka ada dua kumpulan yang sesat dan kumpulan yang benar, ya, yang ikut sunnah wal jamaah ataupun ikut ajaran Islam yang sebenar. Nah, maka berlawanlah, maka berlakulah konflik dua kumpulan, ini 100 orang, ini 100 orang, dan berlawan. Jadi kampung kita jadi tidak aman. Itulah berkaitan dengan sosiologi yang berlaku di luar diri kita, di persekitaran kita, atau hubungan kita dengan orang lain, ya. Ataupun dalam cara mudahnya, katakan kita bangun dari tidur dan nampak adik-adik kita bising. Kita tidur, kita tidak nyenyak, ya, tidak puas hati lah. Orang cakap tidak deep itu tidur. Maka kita pun marah adik kita. Oh, adik kita pun, kenapa juga kami mau belajar, bah? Kenapa juga? Maka berlaku bergaduh. Jadi datanglah si bapa atau si mama kamu datang untuk mendamaikan. Itulah sosiologi berlaku di luar daripada diri kita sendiri. Setakat ini boleh paham? Ya, baru kita tampak dua cabang besarnya. Kita belum nampak ranting-rantingnya lagi. Setakat ini boleh, ya? Okey, kita pergi ke satu persatu. Okey, peranan psikologi. Peranan psikologi. Alright. Dalam peranan psikologi, seni visual akan berperanan atau memberi kesan kepada beberapa perkara, ya. Ada 4 perkara. Pada empat perkara di dalam diri kita. Dalam diri kita. Ataupun dalaman lah, ya, dalaman. Okey. Okey, yang pertama, bila kita belajar seni visual, kita melukis, kita mempelajari, kita kenal tentang warna, kita kenal tentang komposisi, cara melukis dan sebagainya. Maknanya kita seronok dengan seni visual. Perkara pertama yang akan terkesan di dalam diri kita ialah dari aspek creativity. Dari creativity kita akan bertambah kreatif, ya. Kalau sebelum ini, kalau mama kamu cakap, okey, yes, ruang tamu, abang punya tugasan tahun ini. Alah, ada idea lah, mak. Ataupun kakak kasih cantik dia orang tamu, atau untuk hari raya tahun ini. Mama kasih tanggungjawab sepenuhnya kepada kakak, kasih cantik ruang tamu ni. Ya, kamu pun, macam mana ni, ya? Ya, macam mana ni, ya? Ya. Creativity. Okey. Jadi kamu pun, bila kamu belajar seni, kamu pun faham tentang warna.
Ya, jadi kamu cat dinding rumah kamu tuh mana warna panas, warna sejuk, warna sewarna. Mana ada kita mau jadikan picture wall, yang mana kita mau jadikan dinding yang tidak menonjol ya. Dan di mana kita bersusun atur kerusi, bunga, pencahayaan. Jadi kita jadi kreatif, kita jadi pandai. Bila siap, mama kamu, "Wih, kakak kejar di mana nih begini cantik ruang tamu kita." Nah, itulah kesan kita belajar seni. Kreativiti kita akan terkesan. Kita akan menjadi lebih pandai, lebih kreatif. Okey, yang kedua, kita juga bila kita belajar seni, ya, bila kita belajar seni, kita biasa memahami apa yang dilukis orang lukis. Contohnya bila orang melukis menggunakan banyak warna merah, menunjukkan kemarahan, ya, menunjukkan kemarahan. Maka kita sensitif. Oh, orang ni marah ni ketika melukis. Dia menyatakan dengan marah. Atau dia melukis air terjun dengan keindahan, warna-warna lembut, warna-warna sejuk. Dari sensitivity kita pun terangsang. Oh, damainya, tenangnya lukisan. Jadi ini sensitivity lah, ya. Kita lebih sensitif, lebih peka. Sensitif ini peka, bukan peka, peka lain. Jadi sensitif ini sesuatu yang kita peka ataupun cepat ataupun lekas, ya, cepat merasakan sesuatu. Jadi itu maksud sensitif, ya. Bila ada sesuatu perkara yang contohnya, ya, ada sesuatu yang berlaku dalam kelas kamu rasa cepat rasa. Orang lain belum rasa lagi, kamu sudah rasa. Ish, udah bagus nih. Kita kena betulkan kelas kita nih. Ya, ada masalah di kelas kita nih. Kamu cepat merasakan. Itu dipanggil sensitif. Ya, jadi bila kita belajar seni, kita akan kenali tentang makna, idea, konteks, ya, ataupun buah fikiran orang yang melukis. Kita lebih sensitif. Kalau kita nampak orang yang miskin, kita rasa sayu, cepat rasa sayu, sedih, ingin membantu. Itu sensitif. Tapi kalau hati kita keras, ya, kita tidak dapat merasakan itu. Jadi kita harus, bila belajar seni visual, kita akan jadi lebih sensitif, ya, lebih sensitif, lebih cepat merasakan sesuatu. Okey, yang ketiga, bila kita belajar seni akan mengubah ataupun memberi kesan kepada kita dari aspek emosi. Ya, jadi kita dari segi emosi kita lebih terkawal atau lebih bijak, ya. Contohnya, kamu marah kepada seseorang, daripada kamu jumpa dia datang cakap lebih baik kamu melukis, menyatakan sesuatu. Bila orang tu nampak, si Anu ni kawan baik aku, si Ali ataupun si Siti ni kawan baik aku, tapi kenapa dia lukis begini? Mesti dia sakit hati ni, mesti dia marah ni. Kepada siapa ni? Mesti aku ni. Jadi orang yang tadi tu dia ada sensitivity, kan, dan kamu menyatakan emosi kamu itu. Jadi perkara ini berselesai dengan baik, ya. Maknanya emosi kita ini sentiasa kita salurkan pada tempat yang tepat, ya. Bila kita marah, kita sakit hati, ataupun contohnya, ya, tengok kes COVID kita ni tidaklah pandai turun, naik dan naik sampai mungkin sampai 20 juta, 20,000 atau 30,000 dalam satu hari kes. Kita apa perasaan kita? Ketika kita apa je begini. Kalau kita cakap saja, nah, hanyut perkataan kita tu. Perkataan kita jadi hanyut, tidak ada makna. Cuba ambil sekeping kertas. Ambil warna dan lukis. Nyatakan itu. Apa perasaan kamu, apa pikiran kamu, apa emosi kamu.
Kan itu lebih baik dapat menghasilkan karya. Bila ada karya, ada duit. Dan idea kamu sampai kepada orang lain. Kan itu menguntungkan. Ya, sangat menguntungkan kamu. Sangat menguntungkan daripada cakap tak ada apa. Okey. Yang keempat, bila kita belajar seni visual akan berperanan dalam diri kita dari aspek kita punya ekspresi. Tadi kita sudah bincang tentang ekspresi kan? Ekspresi adalah penyataan atau luahan. Jadi bila kita belajar seni visual, kita dapat mengekspreskan kita punya emosi, kita punya sensitivity, kita punya creativity secara dengan yang lebih baik. Contohnya, kamu tidak pernah belajar catatan minyak, tak pernah, tak tahu lagi, dan tiba-tiba cikgu guru seni visual kamu ajar kamu buat karya, menghasilkan karya dengan catatan minyak, warna minyak itu. Maka kamu gabungkan kreativiti kamu, sensitivity, emosi, dan kamu ekspresikan dengan warna minyak. Sangat cantik, warna minyak sangat cantik ya. Dia berkilat, dia tahan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun pun ya. Contohnya macam potret Mona Lisa sudah ratusan tahun ya, masih cantik, masih terang, masih berkualiti. Jadi kita dapat ekspreskan idea, sensitivity kita, kemarahan ataupun emosi kita dengan lebih baik setelah kita belajar seni visual. Jadi itulah peranan seni visual terhadap diri kita, dalaman kita. Jadi setakat ini boleh ya. Saya harap kalau tidak masih lagi kurang faham, boleh komen di bawah. Komen. Nanti insyaAllah saya akan saya akan bantu dengan jawapan-jawapannya ya, secara saya buka saya YouTube nanti, terus saya terdapat soalan saya akan jawab insyaAllah ya. Okey, kita pergi kepada slide yang terakhir. Apakah peranan seni visual? Apakah peranan seni visual dari aspek sosiologi pula ya? Yang tadi psikologi. Sekarang kita peranan dalam sosiologi. Ya, dari aspek sosiologi. Okey, seni visual ini mempunyai peranan atau kesan kepada masyarakat kita. Kepada masyarakat dari aspek berikut. Dari aspek pula aspek apa ni? Aspek. Okey, jadi maknanya bukan kita saja yang terkesan ya, tetapi masyarakat kita pun terkesan dengan apabila seni visual berperanan di dalam masyarakat. Memang pun berperanan, tak payah disuruh ya. Hari-hari bila kita buka mata, seni visual ada di mana-mana ya. Buka mata tengok orang, pakaian manusia itu dihasilkan dengan seni visual. Kita nampak kereta itu dihasilkan oleh seni visual ya. Kita nampak rumah yang cantik, seni visual kan. Kita nampak bangunan yang cantik, landscape yang cantik, hiasan dalaman yang cantik, semua itu seni visual. Kita tengok TV, seni visual. Kita tengok internet, seni visual. Kita buka handphone kita, semua itu seni visual. Tidak akan cantik handphone kamu itu tanpa skrin-skrin yang bergerak lah, apa semua tu, filter-filter tu, semua seni visual. Jadi rugilah siapa yang tak belajar seni visual, dan rugilah orang yang tidak memiliki kerjaya dalam seni visual apabila dia mempunyai minat dan kebolehan dalam seni visual. Sebab lapangan ataupun kerjaya dalam seni visual sangat luas. Mau pergi fashion pun boleh, buat fine art pun boleh, fine metal tu cincin, gelas,
cincin rantai, penghasilan bahan daripada logam dengan cantik, berukir itu fine metal. Ya, mau pergi fashion yang saya cakap tadi, mau pergi fine art, mau pergi grafik boleh, pergi multimedia boleh, mau pergi fotografi pun boleh, ya, membuat animasi pun boleh, ya, buat filem pun boleh, teater pun boleh, penghiasan pentas dan sebagainya. Jadi lapangan seni visual ini sangat-sangat luas. Jadi janganlah down bila orang cakap, kamu belajar apa? Seni visual. Kamu jadi apa? Banyak ya. Banyak kerjaya atau lapangan hidup yang memerlukan seni visual. Ya. Tetap boleh hidup, tetap boleh menghasilkan pendapatan dan tetap boleh kaya raya dengan seni visual. Jangan down. Jangan sekali down. Ya. Okey, kita nampak kembali kepada apakah peranan seni visual dalam aspek sosiologi. Yang pertama, seni visual akan mempengaruhi mana satu dia? Okey. Akan mempengaruhi dari aspek nasionalisme, ME. Kita nampak bendera kita, bendera Malaysia, jalur gemilang, kita akan rasa bangga. Kita nampak bendera, kita akan rasa bangga. Nampak Gunung Kinabalu, kita akan rasa bangga. Ya, kita nampak di pakaian atlet-atlet kita akan rasa bangga. Itu dari aspek nasionalisme. Yang kedua, seni visual juga akan mempengaruhi berperan dalam aspek persekitaran kita. Ya, landscape yang cantik, pokok-pokok disusun dengan cantik, bunga-bungaan yang berbunga, yang berdaun, yang berbatang keras, yang berbatang lembut, ada air. Semua ini kerja-kerja seni visual. Ya, jadi itulah peranan seni visual dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga, propaganda. Propaganda ini apa? Propaganda ini semacam suatu kempen ataupun usaha untuk menukar yang yes jadi no, no kepada yes. Ya, kalau katakan kamu suka pakai sabun jenama A, ya, tapi ada orang lain datang, jenama A tak bagus, ini bagus. Oh ya ke? Okey, aku tukarlah pergi B. Nah, jadi orang tadi itu melakukan propaganda kepada kamu, menukar apa yang kamu suka kepada yang tidak suka. Bukan saya, yang daripada A kepada B. Itu adalah propaganda. Menukar keputusan ataupun falsafah ataupun apa-apa saya nilai, ya, yang mengatakan yang dari yes kepada no, daripada A kepada B. Ya. Baju Melayu. Hari Jumaat kan? Okey. Buat kelas dulu. Nanti mama datang sini, ya. Okey. Bye dulu kawan-kawan. Bye. Hello guys. Nama saya Amal Ricky, guys. Bye. Okey, yang keempat ialah pemujukan. Okey. Pemujukan contohnya, ya. Kamu ke kedai mau beli mi segera. Mi segera di kedai tu sangat banyak. Ada yang sedap, ada yang Maggi, ada yang Mami, apalagi banyak mi segera ni. Jadi bagaimana seni visual boleh berperanan sebagai pemujukan? Ya, contohnya kamu ke kedai, kamu membeli mi segera, kamu tengok kulit plastik dia tu kan. Katakanlah kamu tak tahu rasa lah. Katakan kamu dari Malaysia, kamu pergi Indonesia. Dan di Indonesia tu kamu membeli mi segera. Dan kamu tak tahu rasa mi segera tu semua. Tapi kamu nampak tadi kulit, ini sedap ni. Ada ayam, ada telur. Ini pedas ni. Ini sedap ni, ini sedap. Daripada kulit itu. Jadi kulit itu telah memujuk kamu untuk membeli. Sama juga kalau kamu membawa kereta atau motosikal ke tepi jalan raya, nampak iklan kan di signboard itu. Ya, belilah beras sekian, baik untuk jantung dan kesihatan anda. Iya kah? Betul ke ni? Aku belilah. Itulah pemujukan dari aspek seni visual. Okey, yang kelima, ritual.
Ya, dari aspek ritual. Apakah maksud ritual di sini? Okey, ritual ini ialah upacara-upacara yang berkaitan dengan kepercayaan ataupun keagamaan. Ya, jadi seni visual ini sangat-sangat penting dari aspek ritual ini ya. Katakan kamu mau solat saja ya, katakan mau solat, ikut agama lah ya, mau bersembahyang. Bentuk gereja, bentuk kuil, bentuk tokong, bentuk masjid, semuanya berbeza. Inilah peranan seni visual, membeza-bezakan supaya kita tidak keliru. Mau solat, oh ini masjid, pergi masjid. Begitu. Oh ini tokong, pergi tokong. Ya, pergi gereja. Itulah dari aspek ritual kita. Dan ritual dari aspek ritual contohnya tikar sembahyang, dupa ya, ataupun kemenyan yang berasap itu ya, yang cantik-cantik bentuknya tu, itulah dari aspek ritual. Okey, kita sambung sedikit lagi dari aspek budaya. Budaya. Okey, budaya, apa maksud budaya di sini? Budaya ialah cara hidup. Kalau orang Melayu, ini cara hidup orang Melayu, budayanya. Okey. Ini cara hidup orang Bugis. Orang Bugis ada cara hidup dia. Orang Toraja ada dia punya cara hidup. Orang Bidayu, orang Melanau ada budaya dia, cara hidup dia, itu dipanggil budaya. Dan seni visual memanglah mempunyai kesan atau mempunyai peranan dari aspek budaya. Nampak siap pakaiannya, pakaian orang Cina, pakaian orang Kadazan, pakaian orang Murut, orang Melanau, orang asli. Dia ada, semua itu ialah seni visual. Tidak dapat lepas daripada seni visual. Selepas budaya kita lihat, boleh tengok juga nanti. Oh ya, nanti saya akan ada satu lagi video untuk menjelaskan satu-satu ini dengan lebih detail berserta dengan gambar dan sebagainya. Hari ini ada baru pengenalan. Okey, budaya. Warisan. Ya, daripada warisan untuk apa? Kesannya terhadap warisan kita. Pendidikan. Ya. Seni visual memang lebih itu ada kesan kepada pendidikan. Bayangkanlah kamu buat nota, tulis, tidak ada lebih visualnya, langsung bosannya. Ya. Kamu buka buku teks, semua tulisan, tidak ada gambar, bosannya. Ya. Buka buku ya, buka buku, tengok muka depannya tu semua putih, ya, tulisan di situ. Allahu Akbar, bosannya. Jadi seni visual ini mempunyai peranan dalam pendidikan. Yang lain, pengeluaran. Ya. Contohnya pengeluaran TV, telefon bimbit kita ya. Setiap bulan, setiap minggu ataupun setiap 6 bulan pasti akan ada keluar model-model yang baru. Jadi pengeluaran bahan-bahan teknologi ini semuanya seni visual. Seni visual yang mempengaruhi. Kalau kau nampak, cantik, besar, cantik yang tepinya curve, cantik lah, warnanya terang lah. Wah, ini semua adalah peran seni visual dalam aspek pengeluaran. Seterusnya, komersial. Okey. Dari aspek komersial yang bermaksud ialah mempunyai nilai beli, mempunyai tambah nilai yang lebih tinggi daripada orang lain. Ya, contohnya lah, kamu ingin membeli remote aircon. Okey, ini ada satu remote aircon ya, atau mau beli aircon lah, satu set lah ya. Kamu akan berfikir apa jenama yang bagus. Saya pakai jenama York di sini ya. Kalau ada jenama situ kicap, ada satu lagi jenama kambing gurun, ada lagi jenama chili. Yang mana lebih seronok, yang mana lebih komersial? Pastilah York, sebab dia sudah membina jenama ini lama ya. Dia punya logo di TV, iklan dia ya, di radio, di banyak macam pengiklanan dibuat oleh York ini. Jadi kita pun merasa inilah yang paling komersial kerana mempunyai daya jual, daya kepuasan, ya, daya tahan, sejuk, puas hati, jarang rosak. Itulah komersialnya.
Dan seni visual lah yang memberikan peranan itu semua. Okey. Yang terakhir, seni visual akan memberi kesan kepada kemasyarakatan. Masyarakatan, KT. Dari aspek kemasyarakatan, kita akan masyarakat kita akan melalui satu perubahan melalui kerana seni visual, ya. Contohnya orang Bugis atau orang Melayu atau orang Melanau ada rumah yang cantik dan mempunyai ciri-ciri bangsa Melanau tu di dalam rumah tu, dan sangat cantik dibuat. Maka ada orang yang tiru dan semua ramai orang akan mengulang-ulang pattern itu, dan itu ialah peranan seni visual dalam masyarakat kita. Okey, jadi setakat ini saja dulu pengenalan seni visual. Saya sudah meliputi pengajaran saya pada pagi sharing saya pada hari ini dari aspek what is visual art, ya. Ada orang tanya, apa beza seni suara dengan seni visual? Seni suara dinikmati dengan telinga, kan? Ya, keluar dari mulut dinikmati oleh telinga. Seni visual dinikmati oleh mata kita. Visual. Okey. Selain itu saya sudah jelaskan apa itu pengkaryaan, perekaan, reka bentuk teknologi, landscape ataupun persekitaran, semua perkara-perkara yang asas. InsyaAllah saya akan memberikan lagi nanti lebih jelas setiap satu persatu. Okey, setakat ini dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, rajin buat latihan. InsyaAllah kamu boleh menguasai seni visual. Terima kasih.